Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Denny Azmin akan menemani anda untuk Buletin MFL di minggu ini. Minggu lalu menjadi antara detik paling menggembirakan buat peminat-peminat Liga Malaysia apabila kerajaan akhirnya memberikan kebenaran kepada penonton untuk masuk ke dalam stadium bermula 1 April ini. Malaysia Football League menerima baik keputusan ini dan mahu menjadikan 2 peluang percubaan pada Liga Super ke-6 iaitu melibatkan Johor Darul Takzim JDT dan Melaka United serta Kuala Lumpur City FC dan Sabah FC sebagai penanda aras untuk terus mendapatkan kebenaran bagi membawa masuk penyokong ke stadium. MFL dalam satu kenyataan media melalui Ketua Pegawai Eksekutif CEO Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, kedua-dua perlawanan simulasi ini cukup penting bagi mendapatkan kelulusan membenarkan kelab untuk membawa masuk penonton ke stadium melalui proses penilaian MFL di mana venue tersebut layak jika kriteria-kriteria itu lengkap berdasarkan syarat ditetapkan. Di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, sebanyak 25% atau 8,000 penonton daripada kapasiti tempat duduk penonton atau tertakluk kepada kebenaran penganjur dibenarkan. Manakala Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB pula menyaksikan 10% atau maksima 2,000 penonton dibenarkan. Sementara SOP berkaitan pasukan, mereka hanya mengambil ujian RTK antigen seminggu sekali sahaja berbanding diwajibkan mengambil setiap perlawanan dalam pelaksanaan ujian RTK antigen sebelum ini. Berita yang gembira lah untuk kami sebagai player dan juga penyokong kat luar sana lah. So ramai juga penyokong yang tanya bila dapat ke stadium, bila dapat support apa semua kan. So bila kerajaan umumkan berita ni, so aku sangat terima kasih lah kepada kerajaan, terutama sekali kepada Kementerian Kesihatan Malaysia lah, sebab bagi kelonggaran untuk penyokong masuk ke stadium. Walaupun dengan SOP yang ketat, aku harap semua dapat follow dengan baik lah. Bagi side player saya rasa memang kami rindu penyokong masuk dalam stadium ni sebab sebelum ni game semua sunyi ya. Just harapkan player punya suara bising dengan coach. Jadi dah lama rindu dengan penyokong punya sorakan. Jadi at least nak rasa suasana game tu yang lama-lama tu dapat balik lah. Nak rasa game tu punya nervous time game, nak rasa dengan penyokong ada itu amat rindu lah. Jadi dah tak sabar lah nak game dengan Sabah ni, dengan penyokong dapat masuk. Itu satu yang agak teruja lah. Dalam setahun kan tak dapat penyokong masuk dalam stadium. Sementara itu, saingan Liga Malaysia tampak semakin menarik selepas 5 perlawanan dengan memperlihatkan banyak kejutan berlaku. Buat masa ini, saingan kejuaraan tampak terbuka dengan pendahulu JDT hanya berkelebihan 1 mata sahaja berbanding pejabat terdekat iaitu Terengganu FC dan Kedah Darul Aman FC untuk saingan selepas 5 perlawanan. Kemenangan 2-0 Penang FC bertemu Selangor dilihat antara keputusan yang paling mengejutkan pada aksi sebelum ini dengan jaringan Al-Hafiz Harun dan Daniel Ashraf Abdullah membuatkan penampilan skuad Harimau Kumbang pada musim ini tidak boleh dipandang sepi. Ketua Jurulatih Penang FC Thomas Trusha menyifatkan kejayaan pemainnya menyudahkan peluang yang terhidang menjadi kunci utama di sebalik kemenangan berharga itu di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. The same what I told them first half time. We organize, fight for each other, fight for Penang. And when we will have the chances, as I said you before the game, we will have 1, 2, 3 chances. As we had 3, we scored 2. We have 3 points. Manakala Ketua Jurulatih Selangor FC, Caston Nizel menganggap kelincahan Al-Hafiz Harun memberikan banyak masalah kepada pasukannya dalam situasi bertahan. We had control of the game. We had some chances, but we were not able to disturb the counter attacking of Penang, and especially number 12.
we had difficulties on our left side, but yeah, if you don't score in a game like this very early, then it's difficult. And Perak FC pula hampir menjadi pasukan pertama menewaskan JDT musim ini, namun jaringan sepakan penalti yang diperoleh Leandro Velasquez pada masa kecederaan memaksa kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Namun ketua jurulatih Perak FC, Chong Hee-Fat, dan penjaga gol Hafizul Hakim yang beraksi cemerlang dalam perlawanan itu tetap gembira dengan satu mata yang diraih selepas berjuang habis-habisan sepanjang permainan. Sesiapa lawan JDT lah kan. Dapat 1 poin pun dah macam, walaupun kita main home pun, ambil satu mata dari JDT pun saya rasa sudah puas hati lah. And then walaupun kita banyak defend kan, nampaklah player nak sangat, and then what I salute my boys, ikut plan and character, discipline. I'm happy. Okay, personally, terima kasih atas tu. Tapi bagi saya, kalau nak cakap pasal man of the match, saya rasa dia orang yang berlari 90 minit tu, dia orang lah man of the match dalam perlawanan ini. Dia orang lagi banyak buat kerja daripada saya. Cuma saya rasa hari ini luck tuah lah, saya rasa tuah. Allah bantu saya ini dapat save 2-3 chances JDT yang bahaya kan. Apa pun saya bersyukur dapat bantu pasukan untuk malam ni. Bagi segmen seterusnya, apa kata kita mendengar kupasan bersama penganalisis Liga Malaysia yang juga bekas penyerang kebangsaan Rudy Ramli mengenai situasi saingan Liga Malaysia selepas 5 perlawanan. Kita boleh rasakan setelah 5 perlawanan mereka menang 3 dan 2 seri. Dan setiap kali pasukan yang bertemu dengan pasukan JDT, mereka bukan bagi 100%, tetapi kalau saya lihat mereka akan bagi lebih pada 100%, 200%. Tetapi secara keseluruhannya pemain-pemain JDT ini dia orang perlu bersedia. Setiap kali perlawanan mereka ibaratkan saya rasa macam perlawanan final untuk diorang, untuk mereka memberikan juga komitmen tu lebih pada 100%, sebab diorang adalah defending 7 kali. Sudah semestinya untuk tahun ni pun, walaupun kita dengan preparation pasukan pun tidaklah begitu baik, kerana tahu jadual untuk diorang membuat latihan tu terlalu padat dengan jadual. Tapi kita tengok game by game, tim yang bertemu dengan JDT ataupun pasukan-pasukan lain, mereka sudah pun ada keserasian setelah 5 perlawanan. Baiklah, kita tengok juga untuk kali ini kita dapat lihat peminat pun ada juga sudah mula mengatakan, contoh seperti pasukan Penang yang pendatang baru daripada Liga Premier, tapi menarik perhatian banyak peminat-peminat lah. Seperti pertama yang ketika menang dengan Selangor 2-0. Selain itu juga PJ City tanpa pemain import, tapi buat masa sekarang ini telah pun memperoleh 2 kemenangan. Apa pandangan Rudy? Adakah Rudy rasa 2 pasukan ini boleh muncul antara dark horse ataupun pasukan yang boleh banyak akan memberikan kejutan kepada pasukan-pasukan pilihan? Pada saya untuk 2 pasukan ni, kalau kita tengok untuk pasukan Penang kan, kalau sekarang ni mereka dituduhkan nombor 5 dalam Liga setelah mereka mengharungi 5 perlawanan dengan 2 menang, 2 seri dan 1 kalah. Dan saya rasa performa yang ditunjukkan oleh pemain pasukan Penang pada perlawanan yang lepas memanglah satu performa yang betul baik lah, kerana kita tahu mereka menewaskan pasukan Selangor. Dan ini adalah orang kata tahun pertama pasukan Pulau Pinang dia beraksi di Liga Super. Jadi mungkin keserasian setelah mereka mengharungi 4 perlawanan sebelum bertemu dengan pasukan Selangor, mereka coach pun mungkin masih lagi mencari pemain-pemain yang sesuai, yang meletakkan kadang-kadang mungkin ada pemain-pemain yang mengalami injuries. Jadi saya rasa untuk pasukan Penang mereka sekarang ni dalam keadaan yang situasi yang terbaik lah. Pasukan mungkin coach saya rasa mungkin coach Thomas pun dah ada sebahasan utama beliau, dan kita pun mengharapkan dengan 2 minggu ni yang cuti ni mungkin dia dapat orang kata mengubah strategi ataupun pemain-pemain yang injury cepat recover. So mungkin the next game nanti mungkin kita akan tengok bagaimana pasukan Penang ni akan lagi orang kata lebih memberi cabaran untuk musim ni. Dari itu dan kalau JCT
Tapi kalau kita tengok untuk PJ City memang betul. Saya tahun ni pun saya surprise lah dengan PJ City setelah 5 perlawanan tanpa pemain import. Pasukan PJ City mereka berjaya juga. Kalau tengok standing dia orang pun nombor 4 dalam liga buat masa sekarang ni setelah 5 game, 2 menang, 2 seri dan 1 kalah juga. Rata-ratanya dibarisi oleh pemain-pemain tempatan, tapi saya percayalah dengan dengan jurulatih macam jurulatih tempatan Coach Pimaniam, beliau tahu apa yang ada daripada kualiti yang ada setiap pada pemain-pemain ni, mungkin dapat memberikan saingan walaupun kita boleh melihat mereka belum lagi bertemu dengan pasukan Selangor, belum lagi bertemu dengan pasukan JDT, belum lagi bertemu dengan pasukan Terengganu, tetapi setelah 5 perlawanan mereka memberi satu tentangan yang sengit untuk setiap lawan yang mereka jumpa. Sebabnya kalau kita tengok pada perlawanan yang sebelum ni mereka menang 1-0 dengan si Pahang. Jadi saya rasa mungkin di situ disiplin yang mereka terapkan di bahagian pertahanan ke setelah mereka menjaringkan gol, mungkin Coach Pimaniam ada strategi yang beliau rasakan setelah mereka mendahului 1-0, kerana kita tengok jaringan yang mereka menang perlawanan yang sebelum ni pun dengan hasil 1-0 juga. Mungkin di situ Coach Pimaniam menerapkan dari segi cara mereka bertahan, disiplin di bahagian pertahanan juga midfield ataupun keseluruhan pasukan. Untuk yang soalan terakhir ni, musim ni ramai juga melihat kemerosotan pasukan UiTM setelah apa yang mereka boleh lakukan pada musim lepas di mana di tangga yang ke-6. Ya, tetapi adakah punca-punca penukaran pemain import tu menjadi salah satu sebab kenapa UiTM musim ini dilihat kurang menjadi dengan hanya satu mata daripada 5 perlawanan, Rudy? Okay, kalau kita tengok untuk pasukan UiTM, memang tahun lepas mereka kata satu pasukan yang underdog, tetapi mereka bermain dengan begitu baik pada musim lepas. Tetapi kalau kita tengok balik semula, mereka hanya bermain 11 perlawanan saja. Tapi selepas itu pada tahun ni mungkin Coach Ben Bernard beliau menggabungkan pemain muda dan juga pemain import yang dibawa masuk, pemain baru, pemain import yang dibawa masuk. Tetapi kalau kita tengok sekarang ni mungkin pemain import tidak dapat menghasilkan gol lagi ataupun membantu pasukan. Cuma mungkin apa yang saya rasa mungkin cuti yang ada pada 2 minggu ini mungkin dah Coach Bernard akan membuat sesuatu untuk pasukan. Tapi kalau kita tengok keseluruhan perlawanan mereka bertemu dengan pasukan Kedah, mereka bermain dengan begitu baik, banyak gerakan-gerakan yang dilakukan, serangan juga mereka cuba untuk memberikan tentangan kepada pasukan Kedah. Sebab kita tahu pada perlawanan itu pun kalau kita tengok penjaga gol muda seperti Asfar Arif, dia bermain dengan begitu baik. Saya ingat 5 atau 6 percubaan yang dilakukan pasukan Kedah, beliau dapat menepis serangan itu. Tapi saya rasa kombinasi pemain muda dan juga pemain import, saya rasa mungkin pemain import ni mungkin sedikit lambat untuk mereka, orang kata, untuk persefahaman dari segi pemain. Mungkinlah yang itulah yang sedikit sebanyak tidak dapat membantu untuk masa sekarang ni lah. Okay, yang last kali, pendek saja Rudy. 3 pasukan yang dilihat mampu mencabar kejuaraan Liga Super musim ni. 3 pilihan pasukan Rudy. Yalah, kalau kata ketiga tu memanglah satu memang kalau tu JDT kita most of satu tim lah, tapi saya rasa saya ingin melihat pasukan seperti pasukan Terengganu, kerana kita tahu pasukan Terengganu dibarisi pemain muda dengan jurulatih kita pun, jurulatih muda Coach Nafuz Zin, memang dia akan kita tengok pun performa pemain muda pun begitu baik, dan saya rasa saya ingin lihat yang pasukan ketiga ni mungkin saya rasa mungkin Penang kan, sebab kita tahu Penang pun mempunyai good side juga, sebab mereka mempunyai pemain muda. Saya tarik jugalah macam pasukan Penang ni, mereka ada pemain muda yang boleh membantu, sebab rata-rata macamnya kalau kita tengok Muhammad Al-Hafiz kat situ, dan Ashraf pun baru jadikan gol. Lepas tu kita boleh tengok Muhammad Azmi left back, pemain muda juga. Jadi pemain-pemain muda ni lah yang kita akan lihat bagaimana mereka dapat memberikan cabaran dalam Liga Super pada tahun ni. Okey. Terima kasih banyak Rudy atas kupasan selepas 5 perlawanan ni. Mungkin selepas tempoh rehat 2 minggu ni kita akan lihat lebih banyak lagi kesan-kesan yang upset
luar jangkaan. Jadi InsyaAllah. terima kasih banyak dia. All the best. Okay, sama. Alright. Ini pula carta kedudukan Liga selepas 5 perlawanan dengan JDT masih di tangga teratas. Satu mata sahaja mengatasi Terengganu FC dan KDA FC, sementara UiTM masih mencari-cari kemenangan pertama mereka untuk musim ini, dengan Seri Pahang pula berada dalam kedudukan 2 pasukan terakhir. Sementara di saingan Liga Premier, Negeri Sembilan FC kekal sebagai pendahulu melalui pungutan 13 mata apabila menang 2-0 ketika berdepan skuad projek FM MSN, manakala Sarawak United di tangga kedua dengan 10 mata. Skuad projek FM MSN pula masih belum meraih sebarang mata buat masa ini apabila tewas dalam kesemua perlawanan yang dilalui. Sampai di sini sahaja pertemuan kita pada minggu ini. Terus ikuti segala perkembangan Liga Malaysia di Facebook, Instagram dan juga laman web rasmi kami bagi ikuti segala perkembangan terkini. Sebelum kita meninggalkan anda semua, apa kata jom saksikan 5 gol terbaik bagi perlawanan kelima saingan Liga Super. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dari Saiman, Papus. Nasib Isa. Kedua, Kia Rashid. Akhirnya Kia Rashid berjaya. Memang satu keadaannya baik. Serangan sekali lagi daripada gol! Al-Hafiz. Oh, cantik kali ini. Ini dari Rabia Cahaya. Dan jaringan terus dihasilkan Faizan Ghazli. Dia berjaya untuk melepasi kawalan. Untuk skuad Piala Presiden Penang kali ini peluang untuk Penang FC. Bagaimana peluang? Itu yang terbuka dan gol! 2-0 Daniel Ashraf meletakkan Penang di depan. Cerdas diambil oleh Matt Davis. Permainan pantas untuk Dipola ketika ini peluang untuk Dipola.